Kalau kita ingat lagi ikhwan, kelebihan sembahyang malam ni, bila kita sembahyang malam dalam bab yang kita dah baca itu, kita bangkit sembahyang malam yang ada dalam surah Zumar ayat 39, kita bangkit sembahyang malam dengan mengharapkan rahmat Allah. Wa yarju rahmat rabbih, mengharapkan rahmat Allah. Satu, bila kita bangkit sembahyang malam, kita qiyam, kita sujud, dalam hati kita ada yahzarul akhirata, kita mengingatkan tentang akhirat, tentang ketakutan kita akhirat, tentang hari besar di hari akhirat kita nak jadi apa, dan kita mengharapkan sembahyang malam itu boleh menjadi pembantu kita. Itu adalah nawaitu kita. Dengan hati yang macam tu, kita pun bangkit sembahyang malam. Kita pun sembahyang malam dalam keadaan macam mana ikhwan? Kita memenuhkan sembahyang malam kita itu dengan sembahyang, dan yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, dengan merayu pada Allah, dengan takut dan penuh harapan. Kemudian macam mana kita sembahyang malam? Kita sembahyang malam dalam keadaan yang ayat Quran kata tatajafa junubuhum 'anil madaji', kita tidur dan kita bangkit. Bermakna kita bukan kita berjaga daripada isyak tu sampai ke time tahajud, dan kita tidur. Bila kita tidur, baru ada proses kita merenggangkan rusuk kita daripada tempat tidur. Kemudian waktu bila kita pilih pada waktu sahur. Itu time yang sangat barakah. Apabila kita buat semua ini dengan mengikut sistem ni, ayat ke-17 daripada surah Sajadah, Allah menyediakan kepada kita balasan. Yang balasan itu kata Allah, ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Balasan yang Allah nak bagi pada kita adalah qurrati a'yun. Qurrati a'yun iaitu penyejuk mata, yang siapa pun tak tahu apa Tuhan nak bagi. Yang itu Allah Ta'ala katakan jazaa'an bima kanu ya'malun, itu balasan yang sesuai dengan apa yang mereka buat. Maka Allah menghargai kita bangkit tengah malam, kita semayang, kita merayu pada dia. Allah sangat menghargai dan Allah membalas. Bermakna kita mendapat balasan semayang malam ni pada ikhwan qurratu a'yun. Yang datang hadis menyatakan mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terlintas. Bagaimana kita akan tengok, kita akan dengar, kita akan lihat benda itu, sangat menyejukkan pandangan mata kita. Kemudian ikhwan, ini pula hadis kita jumpa bahagian kedua tentang fadilat sembahyang malam, bahawa sembahyang malam itu, siapa yang sembahyang malam, Nabi panggil dengan ni'mar rajul. Ni'mar rajul. Kalau ni'mah bermakna orang itu telah pun mendapat nikmat. Orang itu dalam nikmat. Ini adalah orang saleh, orang yang mendapat nikmat, rahmat, anugerah Allah Ta'ala. Ni'mar rajul. Ini orang yang betul-betul mendapat nikmat Allah, rahmat Allah Ta'ala. Siapa dia? Abdullah bin Umar. Kalau sekiranya dia sembahyang malam. Kemudian kita tahu bahawa orang yang sembahyang malam itu dipanggil sebagai orang yang mendapat nikmat, orang saleh. Dan yang ketiga kita dapat daripada hadis ni, sembahyang malam itu menjadi pelindung kita daripada azab dalam neraka. Bermakna kita dapat 3 kelebihan sembahyang malam. Kemudian kita balik kepada satu hadis yang kita baca pada hari itu, hadis daripada Abi Umamah dan hadis daripada Bilal, yang menceritakan pada kita apa ikhwan, orang sembahyang malam ni, Nabi kata pertama, sembahyang malam itu adalah peradaban orang saleh. Jadi samalah orang dalam hadis tadi, Nabi kata ni'mar rajul, maka diangkat orang sembahyang malam itu menjadi orang saleh, dia telah menghidupkan peradaban orang saleh. Baik, 3 tadi dia dapat. Yang keempat, Nabi kata sembahyang malam itu qurbatul lakum ila rabbikum, dia mendekatkan kamu dengan Tuhan kamu. Yang ayat Quran menyatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, iaitu Allah dekat dengan hamba dia.
Maka sembahyang malam itu membawa kita dekat kepada Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, sembahyang malam itu menyebabkan dikifaratkan dosa kita. Dia mengkifaratkan, menghapuskan dosa kita. Dan yang kelima, sembahyang malam itu bila kita sembahyang malam, dia munhatun anil ismi. Dia menjauhkan kita daripada dosa. Dan dalam riwayat Bilal, ditambah yang keenam, bahawa sembahyang malam itu sebagai mutradatun liddai anil jasadi. Dia akan menjadi pencegah. Dia boleh mencegah penyakit-penyakit serang tubuh badan kita. Ini kita dapat 6 kelebihan daripada sembahyang malam. Dan saya fikir ikhwan, tidaklah terberhenti pada 6 itu saja. Dia ada banyak lagi. Bila kita beribadat tengah malam ni, dia ada banyak lagi. Yang macam kita lihat dalam surah apa? Dalam surah Al-Muzammil. Yang Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Muzammil itu. Bila kita sembahyang malam, kita dapat kekhusyukan, kita dapat aqwa muqila, perkataan yang lurus, kita dapat kepahaman. Dan sembahyang malam itu menenangkan jiwa kita. Sembahyang malam itu kerana kita sembahyang fi jawfil lail, di tengah kepekatan malam. Kita berurusan dengan Tuhan, bermuamalat dengan Tuhan, Allah rapat dengan kita. Masih banyak lagi kelebihan dia. Jadi ikhwan, lihatlah bagaimana kedudukan sembahyang malam itu. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu salati ba'da salatil maktubah as-salatu fi jawfil laili." Ini dalam riwayat Muslim dan selain Muslim. Nabi kata salat yang paling utama setelah sembahyang fardu, sembahyang wajib adalah salat pada sepertiga malamnya akhir. Jauh bermakna apa dia ikhwan? Apa nama? Dalam, kepekatan malam. Bila malam tu dah larut, jauh. Bila malam tu dah masuk, dah time dia jauh. Fi jawfil lail. Macam kalau benda kita makan kan. Kalau kita makan, kita kunyah di sini. Di mulut kita kunyah. Lepas tu dia turun ke kita punya tekak ni. Dia turun macam mana. Bila dia masuk ke dalam perut, tu orang kata jauh. Makanan tu dah masuk di tempat dia tu. Dah pergi jauh dah. Bermakna malam tu dah masuk. Malam tu dah masuk dah tempat dia dah. Gelap dia, sunyi dia. Ketika itu, Allah Ta'ala pun turun ke langit dunia. Time itu, Nabi kata, afdalu salati ba'da salatil maktubah. Sembahyang fardu tak ada apa yang dapat tandingi dia. Tapi selepas sembahyang fardu, dalam susunan sembahyang sunat ni, ialah sembahyang di tengah-tengah malam tu. Sepertiga yang akhir itu. Itu Nabi kata paling afdal. Afdal bermakna ikhwan paling banyak keutamaan, kelebihan, paling banyak kita akan dapat manfaat dalam hidup kita.